أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وتلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawlu. Amma ba'du. Kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran sekali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan kita sekali lagi untuk bertemu di dalam kelas kita pagi ini untuk kita mengenal kalimah-kalimah Al-Quran dan juga memahami ayat-ayat Al-Quran, ya. Semoga dengan itu dia akan menjadi panduan kepada kita. Okey, kita mulakan dengan seperti biasa berkongsikan skrin lah, ya. Kongsikan skrin. Kita kongsikan ayat Al-Quran yang akan kita mulakan pagi ini, iaitu ayat 14 surah Al-Baqarah. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulakan mengenal kalimah-kalimah di dalam ayat yang ke-14. So kita tandakan dulu supaya tuan-tuan dapat melihat yang manakah yang akan kita bincangkan dalam beberapa minggu ini, ya, iaitu dia bermula dengan wa iza, ya. Wa iza ni ini bermulanya ayat 14. Wa iza laqul ladzi na'amanu, ya, sampai qalu, kemudian dia akan teruskan sampailah ke hujung ayat 14. Ayat 14 iaitu mustahziun, ya. Mustahziun tu kalau tuan-tuan tengok apa ni, kalau kita bilang kalimah di dalam ayat tu, kita boleh bilang satu-satu lah, ya. Wa iza ni kalimah yang pertama, laku kalimah yang kedua, allazina yang ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ya. So bermakna di dalam ayat ke-14 tu ada terdapat 16, ya, 16 kalimah ataupun 16 perkataan, ya. Dan di setengah daripada perkataan tadi ataupun kalimah tu adalah gabungan beberapa kalimah, ya. Macam wa iza ni sebenarnya ada dua kalimah, waw dengan iza, tapi dia menjadi satu kalimah di dalam ayat, ya. Mana lagi? Sini sekali lagi wa iza digunakan sekali-kali. Syayatinihim, yang ini sebenarnya dua kalimah juga. Syayatini satu kalimah, him pun satu kalimah. Ini adalah gabungan dua kalimah juga. Ma'akum pun sebenarnya dua kalimah, ya. Jadi maknanya kalau kita nak membilang ke jumlah keseluruhan tu, dia melebihi daripada 16, ya. Tetapi kalimah di dalam
ayat tu adalah 16, ya. Itu cara kita mengenalnya, sebab di antaranya ada kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada lebih daripada satu kalimah, ya. Dalam konteks ni sini dua lah, sini dua, dan sini pun dua, sini pun dua. Maknanya kalau kita tambah 4 lagi tambahan tu bermakna keseluruhannya adalah 20, ya. Tetapi dalam mengenal kalimah di dalam Al-Quran, kita kira yang ni satu, yang ini pun kira satu, yang ini pun kira satu, dan yang ni pun kira satu. Jadilah 16. So macam mana tuan-tuan nak cek ada 16 kalimah tu? Tuan-tuan boleh tekan dekat kalimah yang terakhir ni, mustahzi'un ni. Kalau Al-Quran dan tafsir dan perkata ni, kita tekan sini, dia akan bagi nombor kalimah yang keberapa mustahzi'un di dalam ayat tu. Kita akan tengok, dia akan beritahu nombor 16. Ni kat atas ni. Kat atas ni kita nampak tulis 16 tu. Kalau saya arrowkan sikit, tandakan anak panah, yang ni lah. Menunjukkan dia tu ada kalimah yang ke-16, dan kalimah yang terakhir menunjukkan kalimah tu adalah kalimah yang di dalam ayat tu terdapat 16 kalimah, ya. Okey, cuba kita tengok konstruk dia dulu, ya. Konstruk tu maknanya pembentukan ayat tu daripada kalimah-kalimah dan juga rangkaian-rangkaian kalimah, ya. Sebelum ni kita telah melihat di dalam ayat ke-13, iaitu pembentukan ayat 13 tu dimulakan dengan ayat syartun, dipanggil, ya, ayat syarat. Iaitu apa dia? Wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu, ni ayat syartun. Kemudian ada ayat jawab syarat dia. Qalu anu'minu kama amanas sufaha, itu jawab dia. Dipanggilkan jawab syarat. Begitu juga dalam ayat ke-14, ya. So kalau tuan-tuan tengok pattern dia lebih kurang sama juga, iaitu dia bermula dengan wa'iza, ya, sampai ke mana? Sampai wa'iza laqul lazi na'amanu. Itu ayat syartun dia, ya. Dan apabila mereka bertemu orang-orang yang beriman, apabila mereka bertemu dengan orang beriman, apa jawab syarat dia? Qalu. Bermula dengan qalu tu, jawab syarat kita. Okey. Qalu ni bermulanya kita ambil warna lain lah, supaya nampak beza sikit. So ni tadi ayat syarat dia, dan yang ni kita ambil warna hijau pula, ya, warna hijau. Bermula qalu ni, dan itu jawab syarat lah dipanggil, ya. Jawab qalu amanna. Itu saja, dua je. Mereka berkata kami telah beriman, ya. Kemudian bermula lagi ayat syarat satu lagi. Wa iza khalau ila syayatinihim. So kita ambilkan warna merah. Ini pun ayat syarat yang kedua, ya. So apabila itu berlaku, apa yang jawab syarat dia? Qalu inna ma'akum. Teruskan dengan innama nahnu mustahzi'un. Itu je ayat syarat yang ke jawab syarat yang kedua. Sampailah hujung tu. Itu dia punya apa dipanggilkan konstruk dia, ya. Konstruk ni ialah susunan blok-blok, ya, dalam ayat tu hinggalah sepenuhnya, ya. Itulah secara ringkas cara kita nak melihat macam mana ayat-ayat tu dibentuk, dibangunkan daripada rangkaian-rangkaian kalimah. Dalam bentuk dalam konteks ni, rangkaian kalimah tu mengambil peranan sebagai ayat syartun dan jawab syarat, ya. Okey. So kita mula dengan wa'iza, kita dah kenal, ya. Yang tu kita dah jumpa sebelum ni, apa dia? Wa ni nak menceritakan apa?
sambungan cerita. Sebelum tu cerita pasal apa? Cerita pasal apabila dikatakan kepada mereka itu suruh beriman, mereka kata, takkanlah kami nak beriman seperti orang yang bodoh tu. Itu cerita yang ayat 13. Kemudian Allah sambung lagi cerita tu, ya, iaitu wa idza laqul ladzina amanu, apabila mereka bertemu dengan rakan mereka. Jadi waw ni kita panggil dia waw istinafiyah, ya, dia menyambung, ya, dia menyambung cerita. Lepas satu cerita mengenai orang-orang munafik ni, Allah ceritakan banyak perkara yang berlaku, ya, kepada mereka, ya. Jadi waw ni kita panggil waw istinafiyah. Kalau kita tekankan kat sini nak membantu perbahasan kita, ya. Okey, ya. Kita tengok di sini dia gunakan kata sambung koordinasi, ya. Apa yang dimaksudkan kata sambung koordinasi? Sebelum tu kita cuba cek dekat corpus.com, ya. Corpus.com dia cerita apa? Dia cerita istinafiah ke ataupun dia cerita atifah? Wah, dia ke belakang ambil yang ni lah. Okey. So dalam ini dia menggunakan atifah, ya, atifah, waw atifah. So apakah konteksnya untuk kita menentukan sama ada dia istinafiah ataupun atifah, ya? Sebab atifah adalah sebahagian daripada istinafiah. Ataf dia panggil, ya. Waw ataf. Waw ataf ni dia termasuklah waw atifah. Jadi kalau dia atifah tu sudah tentulah istinafiah. Tetapi kalau dia ada pengkhususan yang tambahan, jadi dia akan jadi waw atifah. So di sini ditandakan dengan pendengar dikata koordinasi. Nah, koordinasi ini ialah penyelarasan, ya. So kalau ada koordinasi ini, so dia lebih kepada waw atifah. So bagi ayat yang ke-14, ya, kita ambil teks. So yang ni dia lebih kepada waw atifah. Okey, apa dia waw atifah tu? Kita biasanya akan terangkan sebagai waw menambah. Maknanya dia nak menambah satu cerita lagi, dan bukan setakat dia nak menambah saja, dia nak selaraskan lagi dengan cerita sebelumnya, dan menambah dan menyelaras. Itu dipanggilkan waw atifah. Makna dia apa? Senang je lah, dan sajalah. Ya. Makna samalah, dan. Ya. Tetapi apakah beza dia atifah dengan istinafiah? Ya. Panjang kat sini dan ujung. Okey. Cuba kita tengok ayat ni, ya. Ayat kembali kepada ayat tadi. Teknik nak mengenal sama dia atifah ataupun istinafiah. So okey, cerita sebelumnya sudah selesai. Lepas tu dia nak tambah lagi cerita baru, ya. Cerita baru tu tambahan kepada cerita yang sebelumnya, iaitu sekarang ni cerita dia berkenaan dengan berkenaan dengan apabila mereka ni bertemu dengan orang-orang yang beriman, ya. So di manakah penyelarasannya, ya? So penyelarasan ni kita akan lihat dalam bentuk syartun tadi, ya. So ayat yang ke 13 tu dia bentuk dalam bentuk syartun. Kemudian ayat ke-14 pun dia bentuk dalam bentuk syartun. Itulah berlakunya penyelarasan, ya. Penyelarasan yang menyebabkan waw istinafiah tadi juga memainkan peranan sebagai atifah, ya. Kalau dia sambung saja cerita, tak ada penyelarasan,
Dan kita panggil dia waw istinafiah saja. Dia sambung cerita saja. Ya. Jadi di sini kita lihat konteks bagaimana boleh berlaku di atifah sebab ada penyelarasan yang kita kata waw menambah. Apa yang dia tambah? Tambah ialah cerita iaitu mereka bertemu dengan orang beriman tadi. Di sini syartun dia apabila dikatakan kepada mereka tu berimanlah kamu semua. Ya, tu dalam bentuk syartun. So ayat ni pun dibentuk dalam syartun, yang itulah berlakunya penyelarasan di antara ayat 14 dan ayat yang ke-13 ya. Jadi kalau tuan-tuan memberi makna kepada dia sebagai waw istinafiah pun betul, tetapi kalau lagi tepat ialah waw atifah ya, itu kepada komponen yang pertama. So ayat kalimah pertama ni ada dua komponen lah. Satu komponen waw dan satu komponen iza ya. So kita tengok lihat sini iza kata keterangan waktu ya. Kata keterangan waktu tu apa dia? Zarah. Zarah zaman. Zarah. Dia isim lah ya. Isim lagi Zarah. dhorof. Zarah. Dhorof lepas tu Zaman. sebab dia berkait dengan waktu kita panggil dia zaman. Zarah. Zaman ya. Dan pada masa sama dia juga berfungsi sebagai harfun syartun. Dia berfungsi sebagai so dalam konteks ni kita tak boleh panggil dia apalah ya, tak boleh panggil huruf lah sebab dia isim ya. So apa cara yang terbaik untuk menggelarkan dia? So yang dia berfungsi sebagai amil kepada syartun tu, so kita panggil dia adat ya. Dan adat ADAT ya, adat syartun SYARTUN. Maknanya dia juga berfungsi untuk membina konteks syarat. Ya, so dia isim ya, tetapi biasanya syartun ni ialah harfun. Ya, so kalau ada isim ataupun huruf yang berperanan seolah-olah sebagai isim, kalau isim dia berperanan sebagai harfun, harfun berperanan sebagai isim, so kita panggil dia tu adat ya. Adat syartun. So tapi makna dia hanya ada kepada kepada yang pertama saja, isim zarah zaman tu, iaitu apabila. Apabila. Itu makna dia. Jadi makna kepada waw dengan iza ialah dan apabila ya. Seperti yang diberikan di terjemahan ya, tapi terjemahan ni dia tidak menerangkan jenis dia dan fungsi dia. Ya, dia cuma jenis dia bagi di atas ni lah ya. Dia bagi sedikit ini, tapi perlu juga kita bantu dia supaya penerangan tu akan lebih kemas ya. Ini kalau kita nak adjust sikit ya, dan kita boleh arrowkan dia untuk membantu kita dalam penerangan tu, dan kita boleh simpan nanti ya. So yang inilah yang dimasukkan waw atifah dan juga yang diceritakan sebagai kata sambung koordinasi. So di sini ialah isim zarah zaman dan juga ada syartun ya, dan yang ditanggalkan bawah ni kata keterangan waktu ialah isim zarah. Yang syartun ni tidak dinyatakan ya kat sini. So tengok di bawah ada tak huruf akar ya. So tidak ada ya. So semua kalimah-kalimah yang tertentu sama ada dalam bentuk huruf dan juga dalam bentuk isim yang tertentu yang tidak dibangunkan daripada 3 huruf akar. So kita boleh panggil juga kalimah ni ada juga termasuk dalam kumpulan kalimah yang jamid ya, jamidun. So maknanya kita boleh tambahlah sikit maklumat kepada yang ada sekarang ni, isim zarah zaman, dan kita boleh tambah mana dia belayan ni, bukan tu. Okey. Jamid.
Okey. Dan apakah i'rab? Dia isim, dia ada i'rab. Kalau harfun dia tak ada i'rab, ya. So default dia ialah sebab dia juga isim, so maknanya default dia wa iza ni adalah marfu' lah. Okey. Bagi wa atifah dia adalah harfun, ya, dia adalah harfun. Jadi kita boleh tambahkan juga dia punya ciri-ciri sebagai jamid tu. Ya, jamid maknanya kalimah tu dia dibangunkan, ditulis sebegitu rupa, tidak ditulis ataupun dibangunkan daripada 3 huruf akar ataupun kata dasar ataupun apa-apa perkataan lain. Dia memang macam tu, rupa dia macam tu, sampai bila pun rupa dia macam tu juga. Dia tidak akan berubah, ya. Dan dia tidak dibangunkan daripada perkataan lain, tu yang dimaksudkan jamid. Ini sebagai maklumat tambahan, ya, kepada kita supaya kita lama-lama kita akan boleh mengenal, ya, kalimah ni dengan lebih baik daripada satu masa ke satu masa, ya. So selesai tu kita print screen sajalah, simpan dia, ya, dan kita boleh pergi kepada kalimah yang kedua. Clear screen. Kita pergi pada kalimah yang kedua, iaitu keluar pada sini, laku, iaitu yang ini kalimah yang kedua. Cuba lihat apa yang dikongsikan dengan kita di sini, ya. Okey. Yang pertamanya kalimah dia kalimah nombor 2 lah, itu straightforward. Kemudian dibantu dengan beberapa, dia mempunyai 2 komponen, laku dengan waw alif ziyadah. Jadi komponen yang hijau tu adalah komponen kata kerja, di bawah pun dituliskan untuk kita, dan komponen waw alif ziyadah tu adalah kata ganti orang, iaitu kata ganti nama, isim, dhamir. Ya. Okey, cuba kita kemaskan sikit maklumat yang ada ni supaya kita lebih mengenal dia, sebab kata kerja banyak jenis, ya. Kalau kita terangkan sebagai kata kerja saja tidak mencukupi lah. Jadi kita kena tambahkan dia, ya. Tambahkan dia. So persoalannya macam mana nak tahu, ya, dia ni jenis apa, ya. Kata kerja tu sudah betul, tapi jenis apa? Adakah dia fi'il madhi, adakah dia fi'il amar, ataupun dia fi'il mudhari'? Okey, pertama sekali mudhari' memang tidak boleh berlaku lah. Sebab apa? Sebab tidak ada ciri-ciri komponen fi'il mudhari' di sini. Sebab fi'il mudhari' biasa ada apa? Ada mudhari'ah dia, ya. Di awalan kalimah mesti ada, sama ada hamzah qata' ataupun nun ataupun ta ataupun ya. Ya, itu kalau mudhari'. So ini bukannya fi'il mudhari'. Kemudian adakah dia fi'il amar? Sama juga, ya. So fi'il amar pun dia ada dia punya pattern acuan yang tertentu yang menunjukkan dia fi'il amar. Sebab ini jamak, ya. Kalau mufrad kita senang, dia nampak sukun dia, ya, tanda majzum dia, tapi sini tidak nampak. Sebab wa alif ziyadah dalam kalimah pun boleh jadi mengambil kalimah yang majzum, ya. So kalau kita tengok di awalan, ya, di awalan kalimah tu, kalau kita tengok senarai ataupun acuan-acuan fi'il amal, kita akan dapati yang ni bukannya fi'il amal, ya. So, cuba lihat fi'il amal kolom F ni, ya. Okey, so ini bentuk-bentuk fi'il amal. Kalau wazan 1, dia mengambil acuan hamzah wasal. Hamzah
wasal ya. Hamzah wasal Dan juga. di hujung ni dia juga dapat hamzah wasal. Itu salah satu daripada tanda lah, tanda fi'il amar ya. Tetapi kalimah ni sebenarnya adalah wazan satu. So sepatutnya wazan satu bermula dengan hamzah wasal di awalannya ya. So kalau kita tengok di sini tadi tidak ada hamzah wasal tu, so bermakna dia bukannya fi'il mudhari' dan bukannya fi'il amar ya. So kalau bukan fi'il amar dan bukan fi'il mudhari' bermakna dia adalah fi'il madhi ya. So kalau makna wa'al ini adalah fa'il kepada fi'il madhi ya. Okey, apakah cara lain kita nak confirmkan dia fi'il madhi? Jadi tuan-tuan boleh tekan di bawah ni lah ya, tekan di bawah ni iaitu klik untuk selanjutnya ya. Tuan-tuan akan dapati sebenarnya kalimah laku ni adalah dibangunkan daripada bukannya yalqa, bukannya ilqa. Ni sebenarnya apa? Hamzah wasal ya. Ini penulisan lama. Jadi kalau tuan menggunakan app ni, tukarkan ya kepada kata kerja yang ini sebenarnya ialah hamzah wasal, bukannya alif ya. Bukannya ini, bukannya malqiyun, dia ini mula dengan mim, yakni liqa'un pun bukan ya, sebab ini sudah yang tiga ni sudah kata nama. Jadi yang tiga kata nama tu sudah tentu bukanlah ya. Kalau kita ambilkan ya, yang ni bukan, yang ni dah tentu bukan sebab ini isim. Sedangkan dia kata kerja. So di antara kata kerja ni dia mengambil acuan yang mana? Yang ni sudah tentu bukan, dia ada mudhari'ah. So dia bukan fi'il mudhari'. Yang ni dia bermula dengan hamzah wasal pun bukan. So bermakna dia adalah dalam kumpulan kala sempurna tu, maksud dia apa? Fi'il madhi. Jadi maknanya inilah dia punya fi'il madhi maklum wazan satu, dan juga kata dasar pun mengikut ejaan yang sama, iaitu laqiya. Nanti kita bila kita buat pembentukan kalimah kepadanya, kita akan menggunakan yang ni lah ya. Akan menggunakan kata dasar laqiya, dan dia kata terbitan dia pun laqiya juga sebab dia mengambil bentuk fi'il madhi wazan satu ya. Itulah cara macam mana kita nak menggunakan app apa ni, Al-Quran Tafsir dan Pro ni. So kita clearkan dia dan kita cuba lihat korpus kawan kita. Korpus tu apa cerita ya. Kita keluar pada sini, pergi ke korpus supaya kita mengenal dia sebelum kita membuat penerangan ya. Jadi wazal laqul ladzi ialah kalimah yang kedua. Jadi kita tekan mana, tekan sini ajalah. Yang ke depan ni dia akan pergi pada laku. Ni dia ya. So, tuan-tuan nak lihat di sini beberapa maklumat yang boleh membantu kita untuk mengenal kalimah. Pertama dia kata kat atas tu apa? Itu morphological segment. Ada dua segmen, ada dua komponen ya. Satu laku, satu wa'al ziyadah. Kemudian dia kata a verb is subject, pronoun a verb yang ni lah, dan subject pronoun tu yang biru. The perfect verb, ni dia dah terangkan ya. Perfect verb iaitu fi'il madhi ya. Is third person masculine plural. Third person ialah ghaibun, iaitu masculine plural muzakkar jamak majmuk. Jadi maknanya yang ni dia memberi arti apa? Mereka. Mereka. Jadi menunjukkan kepada pronoun ni ya. Okey, apa lagi diberi kat sini? 3 huruf akar dia. Lam, qaf, ya. Jadi tuan-tuan maknanya di sini adalah kalimah laku ni adalah dibangunkan daripada 3 huruf akar. Lam, qaf, ya. Ya. So yang waw ni dia dipanggilkan attached subject pronoun, iaitu apa? Isim dhamir muttasil. Attached lah, muttasil, subject pronoun tu ialah isim domainnya ya. So maknanya
Waw alif ziyadah ni di sini dia tak sebut alif ziyadah ya, dia sebut waw saja ya. Tapi untuk QHS kita masukkan sekali waw alif ziyadah tu, sebab nanti kalau waw saja apa hal alif ziyadah ni ya. Jadi biasanya dia akan datang sekali. So kita ambil kedua-duanya tu sebagai komponen fa'il dia tu ya. Tengok sini dia dua-dua sekali, biru tu bukan satu saja ya. So lebih senang untuk kita mengenal waw alif ziyadah tu sebagai isim domainnya, bukannya waw sahaja ya. Supaya kita dapat membezakan nanti apabila jumpa dengan kalimah-kalimah lain yang di hujung ni ada waw nun ya, kadang-kadang ada apa lagi selain pada waw alif ziyadah, biasanya waw nun lah ya. So kita akan bezakan sama ada waw nun ataupun waw alif ziyadah. Kalau kita sebut waw tu saja sebagai domain, nanti dia mengelirukan ya. Okey, selain pada tu apa lagi yang dikongsikan kepada kita di sini? Dia kata di sini pun saya fa'il madhi wal waw dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'ilun, tu maksud dia ialah waw ni dalam kedudukan rafa'. Rafa' tu maknanya i'rabnya yang marfu' ya. Fa'ilun tu fa'il lah. Dia adalah pelaku lah. Fa'il dia adalah pelaku yang mengambil i'rab ataupun yang berstatus marfu', dan dia juga adalah dhamir muttasil ya. Ini bahasa Inggeris dia lah, third person masculine plural verb, dan komponen yang kedua tu ialah subjek ya, pronoun ya. Okey, so daripada dua maklumat ni, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan sudah boleh mengenal dia ya. Cuma kita tengok maklumat yang seterusnya, ada tak dia memberi di sini tiga kata dasar ya. Dia boleh bantu kita tak untuk melihat bentuk kata dasarnya ya. Kata dasarnya, kalau kita bila kita dah ambil kalimah ni, tuan-tuan pergi dekat mana? Pergi dekat dictionary ni ya. Quran dictionary di sini pun boleh, ataupun tuan-tuan dia tekan di bawah pun boleh, sama je ya. Quran dictionary di sini, ataupun pergi ke kat menu pun, dua-dua boleh ya. Yang terbaik ambil yang sinilah, sebab yang ni yang bersangkut paut dengan kalimah yang ni ya. Okey, tekan di Quran dictionary sini. Ini senarai seluruh kalimah-kalimah dalam Al-Quran yang dibangunkan daripada 3 huruf akar lam, qaf, ya. So bermakna dalam Quran tu terdapat 146 kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar lam, ya. Dan ya ni adalah huruf illah. So bermakna huruf ketiga, huruf akar tu adalah daripada huruf illah. Dalam Al-Quran ada 3 saja huruf illah. Sama ada alif ataupun waw ataupun ya di dalam huruf akar dia. So dia ni adalah kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar, di mana huruf akar yang ketiga tu adalah huruf illah. Huruf illah tu dipanggilkan huruf lemah. Ya. So biasanya kita akan mencari kata dasar dengan melihat yang pertama sekali ni, iaitu dalam bentuk kata kerja wazan 1, form 1 verb. Ini kata kerja wazan 1 ya. Tetapi di sini dia tidak meletakkan form 1 verb tu dalam bentuk laqiyah. Sepatutnya dia laqiyah sebagaimana yang ditunjukkan oleh tafsir dan perkata ni. Ini sepatutnya lah kata kerja fi'il madhi wazan 1 ya. Tetapi di sini tidak ya. Dia ini style masing-masing lah ya. Style masing-masing. Yang ni dibuat oleh kawan-kawan kita dekat University of Leeds. Yang satu lagi tu Persatuan Muslim lah dipanggil, betul.
Lupa dah nama dia. Dia persatuan Muslim di UK tu. So sedikit perbezaan lah style dia nak menyampaikan ya maklumat tu. So di sini tulis laku ya. Laku kerana apa? Kerana dia strictly mengikut bagaimana digunakan dalam Al-Quran, dalam ayat Al-Quran. So bermakna lakia PN madhi wazan 1, lakia tu tidak digunakan di dalam Al-Quran. Tak ada ayat yang menggunakan lakia. Sebab tu dia tak ada senarai di sini. Jadi dia menggunakan senarai yang bentuk jamak. Ya, bentuk jamak. Laku tu sebenarnya dia ambil daripada sinilah. Laku ni. Dan dia keluarkan wa al-ziyadah tu sebab wa al-ziyadah tu adalah fa'il dia. Sedangkan dia ni fokus kepada komponen kata kerja. Dia ambil laku tu saja ya. Tapi sebenarnya yang terbaik ialah lakia. Ya, lakia. Kemudian daripada lakia tu tambahkan wa al-ziyadah menjadi laku. Itu sepatutnya. Dan dalam konteks QHS kita akan gunakan kaedah lakia bukannya laku ya. So, lebih kepada cara sini digunakan dalam tafsir dan perkata itu ya. Jadi tiga kata dasarnya lakia, tiga huruf akarnya ialah lam, qaf dan Malam tak makan, ambil bungkus. Sikit je, kamu ambil banyak-banyak, nanti tak ada orang makan saya. Tapi berlambak lebih lagi ya. Nampak dia. Okey ya. So okey, cukup untuk apa ya, untuk pagi ini ya. Dah lebih masa pun dah lebih. Jadi kita nanti kita akan kumpulkan balik maklumat-maklumat tu untuk kita mulakan ya penerangan. Nanti kita akan gunakan leksi logoh iaitu hari Isnin minggu depan lah ya. Besok kita bercuti, Ahad pun bercuti dan kita akan sambung semula di hari Isnin. Kita mulakan dengan menerangkan kalimah laku ni, kalimah yang kedua tu. Mulakan dengan komponen dia dan penerangan dia, pembentukan kalimah dia ya, dan seterus menterjemahkannya ya kepada kalimah-kalimah ni ya, insya-Allah ya. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم آمين آمين يا رب العالمين.